Saya Mak Sabu DAP. Nama saya Ngah Koming. Hari ini saya datang untuk membawa dua berita baik, satu berita terbaru. Apabila kita memasuki pusingan terakhir menjelang Periayu ke-13, this is the final countdown before we face the battle of all battles. Saya ada satu berita baik yang kecil terdahulu. Pertama, walaupun saya bukan orang kaya, tapi demi menyokong aktiviti petang ini, saya sudi memberikan sumbangan RM1,000 untuk menjayakan program ini. Yang kedua, berita baik adalah saya membawa mesej daripada penyokong kuat Pakatan Rakyat, seorang dermawan yang iaitu Encik Kun Yu Yin. Beliau kini sudah berusia 80 tahun. Saya membawa mesej dari dia. Dia akan demo RM100,000 kepada PAS Negeri Perak. Dan yang kedua, dia akan demo RM100 kepada Parti Keadilan Negeri Perak. Dan yang ketiga, dia akan berikan RM20,000 saja kepada DAP. Tetapi kita tidak rasa cemburu. Kita rasa, saya memang beritahu dia, PAS dan PKR amat memerlukan dana untuk memastikan UMNO itu kini terkubur dalam kubu sendiri. Kita masukkan UMNO dalam Museum Negeri Perak. Mesej dia mahu melihat Malaysia menuju ke satu arah yang baru. Dan dia minta tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari muslimin muslimat yang beriman dan untuk membuat dua perkara: hapuskan rasuah, hapuskan perkauman. Boleh? Dan kita akan aturkan majlis supaya Encik Kun Yu Yin dapat datang. Beliau melupakan pengasas kepada syarikat Gamuda yang disenaraikan di Bursa Saham Kuala Lumpur, dan beliau juga merupakan pengasas kepada IJM. Sekarang merupakan syarikat construction yang paling besar di negara kita. Jika orang seperti Encik Kun Yu Yin, tauke Cina, boleh berikan RM100,000 kepada parti Melayu seperti PAS, apa kita tunggu lagi, betul tak? Ini membuka mata kepada khususnya puak-puak UMNO ni, yang memang ini otak tak boleh pakai lah. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi apabila kita menjelang masuk ke pusingan akhir ini, seperti yang dipesan oleh abang saya Mak Sabu, kita lari 400 meter, kini kita dah habis 300 meter, tinggal 100 meter saja. Jangan sampai mata kita tercicir atas kelalaian ke ataupun kesilapan yang dilakukan oleh kita. Barisan Nasional ini kini nyawa politiknya hanya tinggal nyawa-nyawa ikan saja. Tetapi walaupun di hujung petanduk itu, dia masih lagi main kotor. Saya nak membawa beberapa mesej penting supaya kita berwaspada. Pertama, kini taktik kotor terkini adalah mereka akan memperalatkan ahli-ahli kita. Dia tahu jika PAS bersatu, PKR bersatu, DAP bersatu, Pakatan Rakyat bersatu, dia tidak dapat pecahkan kita dari luar. Maka apa yang dia lakukan? Dia nak pecahkan kita dari dalam. Tengok Pak Hassan Ali, duri dalam daging. Tengok Pak Nasaruddin, satu lagi duri dalam daging. Inilah orang dia yang diperalatkan supaya nak pecahkan kita dari dalam. Jangan kita terperangkap dan jatuh dalam perangkap. Dalam DAP pun ada sama. Saya bagi contoh. Tahun Baru Cina baru-baru ini, apabila saya dan Datuk Nye kita buat majlis rumah terbuka, tetapi dia memperalatkan ahli DAP. Dia tahu. Buat apa tahu? Dia hantar SMS, 500 SMS, hantar merata tempat. Dia kata YB, Ngah Koming dan Datuk Nye akan memberikan sumbangan beras kepada orang-orang tua, warga-warga emas,
sempena majlis rumah terbuka, sila datang beramai-ramai untuk datang beras percuma. Tengok hatinya busuk tak? Bayangkan jika orang-orang warga emas datang dengan kerusi roda, datang dengan tongkat, jauh-jauh datang ingat ada beras percuma. Tapi apabila hadir, tak ada. Rasa tertipu. Dia marah. Marah siapa? Dia marah Pakatan Rakyat. Ini dia taktik kotor dia. Sebab itu kita kena berwaspada. Dia tak guna orang luar sekarang. Dia tak guna orang UMNO. UMNO tu cakap monyet saja yang percaya lah. Kita tak percaya, betul tak? Tapi dia gunakan ahli-ahli kita sendiri yang memakai topeng, yang seolah-olah ni dia pun pakai kopiah, tapi dia punya kopiah dalam tu lain, tak ada bulan terang. Itu kita kena berwaspada. Dan yang kedua taktik kotor dia website ataupun media UMNO PM, dia akan buat pelbagai tuduhan, tomahan, fitnah terhadap pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat. Itu orang tak percaya. Tetapi dia memperalatkan ahli-ahli kita. Ahli-ahli kita tengok saja, terus share, kongsi, like dalam dia punya Facebook ke, dalam dia punya SMS ke. Tengok, ini Tuan Guru di Ajis rasuah, ikut laporan utusan. Kita tak percaya utusan, tetapi ahli kita sendiri yang telah pun diperalatkan, dia petik laporan itu, kemudian dia sebar di kalangan ahli-ahli PAS, di kalangan ahli-ahli PKR dan DAP. Dan moga-moga yang kurang berwaspada akan terjerat dalam perangkap. Sebab itu, nak tahu siapa itu duri dalam daging senang. Tengoklah perbuatan mereka, tingkah laku. Jika baik, ini tidak mendatangkan manfaat dan kebaikan, sebaliknya memecah belahkan kita dari dalam. Itu kita kena berwaspada. Dan pelbagai taktik kotor akan disebarkan apabila pilihan raya semakin dekat. Tadi saya kata nak bawa 2 berita baik kan, dan 1 berita terbaru. Berita terbaru adalah daripada pegawai tertinggi kerajaan. Ini kita tengok sekarang kita ada kerabat, ada wakil-wakil daripada NGO, ramai bekas tentera, bekas polis, semua sokong kita, kawan kita ramai. Dulu kurang, betul? Kita ada perisik-perisik dalam agensi kerajaan sendiri. Saya baru dapat sumber daripada pegawai tertinggi kerajaan. Hari parlimen akan dibubarkan, tarikh terkini adalah 16 hari bulan Mac. Dan tarikh undi adalah pada tanggal 18 hari bulan April, 1 hari sebelum hari keputeraan Sultan Perak. 18. Jangan ingat ini berita buruk bagi kita. Tahu mengapa? 18 hari bulan April bukan hari Ahad. Dia bukan hari Sabtu, bukan hari rehat, hari kerja, hari Khamis. Mengapa hari Khamis? Dia takut pemimpin PAS ataupun wakil-wakil kita boleh bawa message dalam masjid pada hari Jumaat supaya dapat undi pada hari Sabtu. Memang ini pemikiran strategis UMNO. Dia letak pada hari Khamis. Kita ada 170,000 pekerja-pekerja khususnya kaum Tionghoa yang bekerja di Singapura. Jika hari Khamis dia tak dapat balik, kita rugi 170,000 undi. Itu dia. Dia letak Khamis, nak balik tak nak balik, nak balik tak nak balik, nak minta cuti susah. Baru-baru habis cuti tahun baru Cina. Bulan April ada lagi Qingming. Tahu Qingming kan? Kena datang sembah kubur kepada nenek moyang. Baru habis, lepas tu dia berletak 18. Sebab itu kita harus memulakan kempen dengan segera, meminta anak-anak kita, kawan-kawan sanak saudara semua balik undi. Semua balik undi. Ini sumber terdekat daripada pegawai kerajaan sendirilah. Kerana antara yang memberitahu saya adalah ketua pusat undi, yang menjaga pusat undi. Dia mesti tahu tarikh. Jika dia tak tahu tarikh, macam mana dia bawa kerja? Sebab itu kita harus berwaspada. Dari sekarang sampai
16 Mac, cuma tinggal berapa hari saja, 3 minggu Parlimen akan bubar. Dan ini kita apabila kita masuk ke pusingan terakhir, saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua merupakan harapan kepada rakyat. Bahtera tentera kita patut kerja dengan segera. Pusat-pusat bilik-bilik gerakan siap sedia. Semboyang medan sudah mula. Inilah masa kita turun ke medan perang. Pastikan UMNO terkubur, rakyat hidup. Hidup Pakatan Harapan Rakyat. Boleh? Sebelum saya akhiri ucapan saya, dua perkara penting dalam menjayakan kempen supaya kita dapat masuk ke Putrajaya. 2 prinsip patut kita pegang. Solidarity. Maksud solidarity adalah kita bantu sama satu lain. Kuku sama kuku mesti kuat pegang. Jangan biarkan musuh kita pecahkan kita dari dalam. Faham? Boleh? Solidarity. Apabila rakan kita mengalami kesusahan, kita mesti bantu dia, menunjukkan semangat solidarity. Dan yang kedua, bersatu. Jika kita bersatu, orang English cakap united we stand. United we stand. Bukan Manchester United ini united we stand, divided we fall. If we are united, no one can break us. Dan saya di sini memberikan tekad, DAP walau apapun berlaku akan tetap bersama Pakatan Rakyat dulu, sekarang, kini dan selama-lamanya. Dan inilah tekad kita dan komitmen kita. Saya rasa PAS dan PKR pun demikian. Jika kita bersatu, inilah masa. Ini kalilah. Boleh? Sekian, terima kasih. Nandri, Wanakam, Sisi.